Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Selamat datang kepada kawan-kawan yang baru saja mengikuti channel ini. Seperti biasa, dalam channel ini saya akan discuss tentang pasaran saham, pasaran keuangan, berita-berita ekonomi, makroekonomi dan pelbagai isu-isu semasa. Dan menjadi keutamaan saya untuk explain isu-isu yang kompleks dalam bahasa yang paling mudah, yang paling senang difahami, dan juga saya akan explain secara sharp, short and sweet, straight to the point. Jadi bagi kawan-kawan yang baru pertama kali sampai di channel ini, jangan lupa like dan subscribe untuk sentiasa mendapat update terkini. Okey, jadi dalam seminggu dua ini kita dah banyak kali discuss tentang FTX, tentang SBF, Sam Bankman-Fried dan perkembangan yang berlaku dalam dunia cryptocurrency yang menyebabkan pasaran cryptocurrency jatuh dan terus jatuh. Jadi dalam video pada kali ini kita akan discuss specifically tentang apa yang berlaku dengan FTX ini. Bagaimana FTX ini iaitu salah satu daripada crypto exchange yang terbesar di dunia selain daripada Binance yang diasaskan oleh Sam Bankman-Fried ataupun dikenali sebagai SBF, yang mana menyaksikan FTX ini meningkat dalam masa 3 ke 4 tahun saja daripada kosong value, daripada startup menjadi company yang bernilai 32 bilion dalam masa 3 tahun ataupun 3,5 tahun, dan hari ini telah pun menjadi kosong balik company ini. Start daripada kosong, naik dengan pantas sehingga 32 bilion, jatuh semula menyembah bumi. Hari ini nilainya ialah kosong sahaja. Jadi kita akan discuss dengan lebih detail apa yang telah berlaku dengan FTX Muktahir ini. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune. Okey, saya nak maklumkan bahawa saya akan mengadakan live private webinar iaitu kita akan menganalisa secara fundamental dan secara teknikal beberapa saham pilihan untuk tahun 2023 ini, dan seterusnya juga kita akan melihat bagaimanakah outlook untuk pasaran equity pada tahun 2023 ini. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat untuk menyertai webinar private ini secara percuma, kawan-kawan boleh menghubungi saya melalui link WhatsApp yang saya sediakan di bawah video ini. Jadi ini adalah SBF, Sam Bankman-Fried, yang kita boleh katakan poster boy, poster child untuk dunia cryptocurrency dalam tempoh 2-3 tahun ini. Yang mana SBF telah pun membawa company dia FTX menjadi salah satu company yang sangat-sangat bernilai sehingga mencapai penilaian 32 bilion untuk company ini. Jadi ini adalah satu pencapaian yang bagi saya memang sangat-sangat tinggi lah, sangat-sangat cepat dalam masa 3 tahun saja daripada 0 to 32 billion US dollar. Jadi kalau kita boleh tengok chart ini, pada tahun 2019 FTX diasaskan oleh Sam Bankman-Fried dan penilaian awalnya hanyalah 8 juta US dollar, dan dalam bulan Julai 2020 FTX telah pun mempunyai penilaian 1.2 bilion. Januari tahun 2022 ini penilaian company ini telah pun menjadi 32 bilion US dollar, dan pada masa ini company ini telah pun kembali jatuh kepada kosong. Jadi apakah yang menyebabkan bisnes FTX ini menjadi sangat-sangat maju, especially-nya pada tahun 2020 dan 2021? Yang pertamanya memang very clear, tahun 2020 dan tahun 2021 memang kebanyakan pasaran mencatatkan peningkatan. Even pasaran saham, pasaran kripto, pasaran gold, semuanya mencatatkan peningkatan. Jadi ini juga menyumbang kepada kenaikan dalam industri cryptocurrency. Seterusnya juga FTX menawarkan beberapa kelebihan untuk pelanggan-pelanggan mereka. Yang pertamanya FTX menawarkan zero fees ataupun sangat-sangat low fees untuk melakukan transaction buy and sell cryptocurrency. Kemudian FTX juga memperkenalkan banyak instrumen baru seperti leverage trading, seperti derivative, seperti futures, seperti option untuk pasaran cryptocurrency. Ini juga menyebabkan banyak new customer, new investor yang membuka akaun bersama dengan FTX kerana terdapat pelbagai produk derivatif yang disediakan oleh FTX, termasuklah dengan margin financing. Jadi disebabkan dengan penawaran produk-produk ini, produk-produk baru ini, maka seterusnya bisnes FTX ini membuat peningkatan yang sangat-sangat laju, sangat-sangat pantas, yang mana kalau kita boleh tengok pada tahun 2019, pada tahun penubuhan dia hanya mencatatkan 7.2 juta sahaja revenue, pendapatan setahun. Kemudian pada tahun 2020
meningkat menjadi 85 juta US dollar dan pada tahun 2021 revenue ataupun pendapatan FTX meningkat sehingga 1 bilion US dollar. Jadi ini adalah peningkatan hampir 10 ataupun 11 kali ganda peningkatan daripada tahun sebelumnya pada tahun 2020. Jadi disebabkan dengan peningkatan bisnes FTX yang begitu kuat, yang begitu hebat, jadi ini juga menarik investor-investor besar untuk invest dalam company FTX ini. Jadi di sini kita dapat melihat banyak investor-investor besar di dunia yang mula melabur dalam company FTX kerana melihat SBF ini sebagai poster child, sebagai poster boy untuk industri cryptocurrency, yang mana FTX mencatatkan kenaikan dalam perniagaan dia sehingga 10 kali ganda daripada tahun 2020. Maka major investor seperti Sequoia, Paradigm, Multicoin, SoftBank, Tiger Global, IVP, Temasek Holding daripada Singapura juga turut juga membuat pelaburan dalam FTX ini. Bukan itu saja, terdapat juga pelbagai selebriti-selebriti yang membuat pelaburan dalam FTX kerana semuanya melihat peluang yang besar untuk invest bersama dengan FTX dan SBF. Dan seterusnya bisnes FTX ini semakin berkembang dan berkembang, customer semakin banyak, duit deposit customer semakin banyak, dan kemudiannya investor-investor besar juga semakin banyak yang invest dalam FTX. Maka FTX ada banyak duit, maka FTX mulalah berbelanja besar untuk kempen marketing FTX di seluruh dunia. Kita juga dapat lihat FTX sponsor Mercedes Petronas. FTX juga sponsor keseluruhan stadium ini dan menamakannya FTX Arena, dan pelbagai lagi aktiviti marketing yang dilakukan oleh FTX di seluruh dunia dalam pelbagai sport, dalam pelbagai media. Kerana apa? Kerana FTX ada banyak duit dan ini digunakan untuk kempen marketing untuk menarik lebih banyak user dan pelanggan menyertai FTX ini. Dan bukan itu saja, SBF juga dijemput oleh Kongres di Amerika untuk sama-sama menyumbang pandangan, menyumbang pendapat untuk regulation dan industri cryptocurrency di US. Jadi pada masa ini SBF ini memang on top of the world dalam dunia kripto. SBF dianggap sebagai poster boy untuk industri cryptocurrency pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Dan bukan itu saja, pada tahun 2022 ini industri cryptocurrency menghadapi pelbagai masalah, menghadapi pelbagai drama, yang mana company-company seperti BlockFi, Bitvo, Voyager Digital, Three Arrows Capital banyak yang bankrupt dan SBF membuat beberapa projek bailout menyelamatkan beberapa company, sebagai contohnya BlockFi, Bitvo dan Voyager Digital ini, yang mana SBF dilihat sebagai penyelamat dalam industri cryptocurrency sewaktu awal tahun ini, yang mana kita dapat menyaksikan pelbagai company menghadapi masalah. Jadi semuanya nampak cantik, semuanya nampak indah untuk SBF dan juga untuk FTX apabila salah satu portal cryptocurrency, CoinDesk, menerbitkan laporan berjudul Division in Sam Bankman-Fried's Crypto Empire Blur on his Trading Titans Alameda Balance Sheet. Jadi inilah laporan yang dikeluarkan oleh CoinDesk berdasarkan laporan keuangan yang leak, yang bocor daripada Alameda, yang mana laporan ini telah sampai ke tangan CoinDesk dan mereka membuat pendedahan keadaan kewangan Alameda ini yang juga dipunyai oleh Sam Bankman. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku di antara FTX dan Alameda ini, yang mana ini adalah pencetus dalam kejatuhan Sam Bankman dan FTX? Basically apa yang berlaku ialah FTX telah memberi pinjaman kepada Alameda bernilai 10 bilion US dollar. Dan Alameda menggunakan token FTT sebagai collateral untuk pinjaman ini, yang mana token FTT ini adalah token yang dikeluarkan oleh FTX sendiri, yang dicipta secara atas angin saja daripada FTX. Jadi itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ialah investment dan pelaburan dan trading yang dilakukan oleh Alameda ini
sedang menghadapi kerugian yang boleh menyebabkan Alameda ini collapse kerana Alameda Resources ini terlibat dalam perdagangan cryptocurrency, invest dalam company cryptocurrency yang masih baru, yang masih berstatus startup. Jadi banyak investment yang dilakukan oleh Alameda ini juga sedang menghadapi kerugian. Jadi sekiranya Alameda ini bankrupt, maka FTX akan kerugian pinjaman 10 bilion yang diberi kepada Alameda ini walaupun mempunyai cagaran coin FTT ini. Jadi berdasarkan kepada laporan daripada CoinDesk ini, CZ Binance telah membuat kenyataan terbuka di Twitter dia bahawa as part of Binance exit from FTX equity last year, Binance received roughly 2.1 billion US dollar equivalent. Seperti mana yang telah kita discuss tadi bahawa Binance juga adalah investor awal dalam FTX dan kemudiannya pada tahun 2021 Binance telah menjual kesemua investment yang mereka ada dalam FTX bernilai 2.1 bilion dan sebagai pembayaran untuk FTX membeli kembali saham-saham yang dimiliki oleh Binance ini, FTX membayar 2.1 bilion dolar kepada Binance dalam bentuk FTT dan juga BUSD. Jadi pada masa tersebut CZ mempunyai lebih kurang 2 bilion value FTT dan BUSD dan kemudiannya dia memaklumkan bahawa we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. Jadi ini bermaksud bahawa Binance akan menjual ke semua token FTT yang dia ada di dalam pasaran. Jadi inilah sebenarnya yang menyebabkan panik daripada investor dan pengguna-pengguna FTX untuk keluar daripada FTX dan juga untuk keluar daripada FTT. Jadi seterusnya juga kita boleh beranggapan bahawa CZ Binance mengambil langkah ini memang bertujuan untuk menyebabkan panik kerana kebiasaannya seller yang ingin jual, mereka akan menjual secara senyap-senyap perlahan-lahan supaya harga tak turun kerana apabila market panik maka semua orang ingin menjual secara segera. Jadi ini akan menyebabkan berlaku penurunan harga yang sangat-sangat drastik. Jadi ini berkemungkinan CZ memang sengaja ingin menjatuhkan FTX. Jadi seterusnya selepas daripada pengumuman CZ Binance untuk menjual keseluruhan coin FTT, market membuat sell off untuk coin FTT daripada 22 dolar jatuh sehingga ke paras 17 dolar dan kemudiannya token FTX ini terus jatuh dan jatuh dan jatuh dan pada 1-2 hari lepas bernilai 2 ataupun 3 dolar sahaja iaitu telah pun mengalami kejatuhan 90-95% daripada harga sebelumnya. Dan seterusnya di samping daripada kejatuhan token FTX ini, customer dan pengguna-pengguna FTX exchange juga membuat exit secara panik yang mana berlaku peningkatan dalam withdrawal sehingga bernilai 8 bilion dolar dalam masa satu hari saja fund yang ingin dikeluarkan oleh pengguna daripada exchange FTX. Dan FTX tak cukup duit, tak cukup dana untuk proses semua withdrawal ini dan mereka terpaksa stop dan mereka terpaksa freeze permohonan-permohonan withdrawal ini dan ini seterusnya menyebabkan keadaan bertambah menjadi panik tetapi telah merebak ke dalam keseluruhan pasaran cryptocurrency yang mana Bitcoin, Ethereum dan sebagainya mula jatuh kerana pasaran menjangkakan berkemungkinan sekiranya FTX mempunyai pegangan-pegangan dalam Bitcoin dan Ethereum dan sebagainya, mereka akan membuat jualan besar-besaran untuk cover withdrawal daripada pengguna FTX yang seterusnya akan menyebabkan harga Bitcoin dan sebagainya akan terus bertambah jatuh daripada situ. Jadi inilah keadaannya pada masa itu yang menyebabkan pasaran cryptocurrency semuanya menjadi bearish, semuanya menghadapi sell off pada masa yang sama. Dan selepas daripada sell off yang berlaku dalam pasaran cryptocurrency ini, CZ Binance memaklumkan bahawa Binance sedang dalam perbincangan untuk membeli FTX, untuk bail out FTX yang mana FTX memerlukan di antara 5 hingga 10 bilion untuk proses semua withdrawal ini, tetapi tak sampai pun 24 jam Binance memaklumkan bahawa mereka menarik diri dan mereka tidak akan meneruskan program menyelamatkan FTX kerana mereka mendapati bahawa FTX juga menghadapi masalah dengan DOJ di US kerana terdapat laporan bahawa FTX mishandle customer funds dan sedang dalam siasatan. Jadi ini adalah sekali lagi maximum blow
pukulan belakang yang dilakukan oleh Binance dan CZ terhadap FTX yang menyebabkan FTX terus collapse dan collapse. Dan itulah drama yang berlaku di antara Binance dan FTX. Dan seterusnya pada semalam hari Jumaat 11 November, FTX memaklumkan mereka telah memohon bankruptcy di US. Yang pertamanya kerana mereka tidak dapat membayar withdrawal yang dilakukan oleh pengguna-pengguna FTX. Dan yang keduanya ialah kerana mereka tidak mendapat investor baru yang boleh menyelamatkan FTX daripada terus menghadapi masalah ini. Dan bukan FTX sahaja yang bankrupt, tetapi keseluruhannya terdapat hampir 130 syarikat-syarikat lain yang turut dikuasai oleh Sam Bankman juga turut sama membuat permohonan bankruptcy di US. Jadi basically semua pengguna dan user FTX, BlockFi yang dimiliki oleh Sam Bankman ini stuck, tak dapat buat apa-apa dengan dana mereka yang ada dalam syarikat-syarikat ini. Dan yang keduanya, investor-investor seperti Sequoia, seperti Temasek dan sebagainya turut sama menghadapi kerugian dalam pelaburan-pelaburan mereka terhadap Sam Bankman dan FTX ini. Jadi itulah drama yang berlaku dalam dunia cryptocurrency dalam seminggu dua ini, iaitu drama di antara FTX dan Alameda, dan kemudiannya drama di antara Sam Bankman FTX dan juga CZ Binance, dan seterusnya menyebabkan kejatuhan empire Sam Bankman ini, poster boy untuk pasaran cryptocurrency yang meningkat dalam masa 3.5 tahun daripada zero meningkat kepada 32 bilion dan seterusnya jatuh kembali kepada kosong, malahan mungkin akan menghadapi pertuduhan-pertuduhan di US yang juga akan menyebabkan beliau masuk ke dalam penjara sekiranya didapati bersalah. Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked. Apabila pasaran cryptocurrency sedang naik, apabila pasaran cryptocurrency sedang air pasang, maka semuanya nampak cantik, semuanya nampak indah. Tetapi apabila air laut itu surut, tetapi apabila pasaran cryptocurrency ini jatuh, maka waktu itulah kita dapat melihat siapakah yang sedang berenang dalam keadaan yang bogel dan tidak berpakaian. Jadi itulah perkongsian saya berkenaan dengan FTX, berkenaan dengan poster boy Sam Bankman-Fried yang pada masa ini telah pun bankrupt, yang maybe juga mencatatkan kerugian puluhan bilion US dollar daripada drama ini. Alright, saya harap perkongsian ini bermanfaat, dan again saya menghargai kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel ini, especially-nya yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita bertemu dalam video seterusnya. Assalamualaikum.